bernama radio di frekuensi Lembah Kelang, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu. Santai Tengah Hari bernama radio. Bernama Radio Stesen Berita Bisnes Pilihan Anda bersama-sama saya Ziana Nasir. Tiba masanya untuk program Gerak Komuniti bersama PBSMM dan hari ini kita nak bersama-sama Datuk Dr. Hartini Zainuddin yang merupakan perunding migrasi dan pemindahan bulan sabit merah Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Oh, kita tak dapat dengar suara Datuk ketika ini. Okey, kita cuba tengok sedikit ada masalah teknikal. Datuk dengar suara saya? Okey, tidak jelas. Nanti kita akan kembali seketika nanti untuk Gerak Komuniti bersama PBSMM. Ada pelbagai persoalan yang saya akan bangkitkan berkaitan dengan cabaran terbesar yang dihadapi oleh PBSMM dan sebagainya. Semuanya seketika nanti di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya juga telah meminta JKJAV untuk melihat semula proses pendaftaran vaksin agar dapat dipermudahkan lagi, termasuk cadangan melaksanakan proses pendaftaran secara automatik bagi memastikan seramai mungkin rakyat kita divaksinasi. Sehubungan itu, saya ingin menyeru rakyat Malaysia agar tampil ke hadapan sebagai sukarelawan untuk membantu melancarkan proses pemberian vaksin ini. Golongan belia serta badan bukan kerajaan adalah amat dialu-alukan untuk menyumbang tenaga dan masa bagi menjayakan program vaksinasi terbesar dalam sejarah negara kita. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hai, saya Renyi Chin, pengasas My Burger Lab. Disebabkan pandemik COVID-19, pelanggan tidak dapat menikmati burger kami beramai-ramai di restoran. Sebab itu, saya sangat teruja dengan vaksin yang akan kita dapat nanti. Ia membantu melindungi kita dan perniagaan-perniagaan bukan sahaja restoran, malah warung dan gerai-gerai. Ambillah vaksin. Lindung diri, lindung semua. Santai Tengah Hari bernama radio. Program Gerak Komuniti bersama PBSMM dan hari ini kita bersama-sama Datuk Dr. Hartini Zainuddin yang merupakan perunding migrasi dan pemindahan bulan sabit merah Malaysia melalui aplikasi Zoom ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sorry tak apa-apa jelas. Tapi tak apalah, kami cuba ya. Okey, tak apa, saya dengar jelas suara Datuk sekarang ni. Okey, baik Datuk. Ya, kita nak teruskan dengan program kita hari ini. Cuma sebelum kita pergi lebih jauh lah dari segi tahap penerimaan, cabaran, stigma rakyat Malaysia dan sebagainya, apakah peranan PBSMM terhadap kumpulan pelarian, pendatang dan pencari suaka di Malaysia? Saya nak mohon pencerahan tentang perkara itu dulu. Okey, boleh. Tapi bagi saya bermula dengan memberi sedikit penerangan singkat tentang perbezaan dalam definisi pelarian, pencari suaka dan pendatang. Ada perbezaannya. Okey, boleh Datuk. Boleh. Pelarian itu seorang yang dipaksa untuk merentasi sempadan antarabangsa dan tidak dapat pulang ke negara atau pentempatan asal. Orang tersebut mungkin dirujuk sebagai pencari suaka sehingga mendapat status sebagai pelarian. So ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jabatan Antarabangsa yang menguruskan perlindungan pelarian ialah Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, untuk pelarian, which is UNHCR. Selain itu, pihak PBB juga mempunyai UNRWA, which is the United Nations Relief Work Agency, sebagai jabatan khas untuk menguruskan perlindungan pelarian Palestin. So, Palestinians kebanyakannya pelarian, orang pelarian juga. So kami ada yang, I'm guessing that's why I'm here today. Kami ada sebuah hari khas yang telah diasaskan oleh pihak PBB untuk meningkatkan kesedaran kepada golongan pelarian, iaitu Hari Pelarian Sedunia, which is yang disambut pada setiap 20 hari bulan Jun. So baru lepas. Yang pendatang tu
orang yang datang kat sini untuk tujuan bekerja sebenarnya. Tapi mungkin visa pekerjaan dia tamat atau kena tarik balik atau adalah sebab-sebab yang lain yang kenapa dia masih ada di negara ini. So inilah definasi-definasi yang kita sepatutnya memahami sebab dia definisi antarabangsa. Baik, kita berbalik pada peranan PBSMM. Ya. So peranan kami banyak sebagai organisasi kemanusiaan, ada peranan yang tertentu. Kami bertindak sebagai khidmat bantuan kepada pihak berkuasa, kami memberi bantuan kepada mangsa bencana alam semua, penjagaan penyakit dan membaiki tahap kasih atau melatih ahli-ahli dalam rawatan cemas dan rawatan dan seterusnya lah. So kami sebagai satu dari 192 organisasi kebangsaan di seluruh dunia ada peranan menjaga prinsip-prinsip atas yang kami bagi tahu tadi, yang Palang Merah dengan Persatuan Bulan Sabit sebagai pembangunan convention kemanusiaan antarabangsa. So we're a humanitarian organisation. Termasuk memberi bantuan yang kami kata kepada kumpulan pelarian, pendatang dan pencari suaka yang kami sebut tadilah. So we have principes, yang 7 prinsip yang Persatuan Bulan Sabit Malaysia yang kami patuhi selalu sentiasa. Satu is kemanusiaan, or humanity, meringkankan kesengsaraan, melindungi nyawa dan kehormatan, which is dignity. Kesaksamaan, impartiality, kami tidak membezakan kaum politik, agama, darjat, taraf kewarganegaraan, kami tak membezakan. Berkecuali, which is neutrality, kami tidak menyebelahi mana-mana pihak. Kebebasan, which is independence, walaupun tertakluk kepada undang-undang, kami masih bebas. We're independent regardless of the law, right? Tapi kami mematuhi undang-undang. Khidmat sukarelawan, we're a volunteer organisation, tidak terdorong untuk mendapat sebarang keuntungan. There is no profit, right? Bersatu, we're united. Ada satu saja Persatuan Bulan Sabit di sebuah negara. There's only one of us. Kesejahteraan, saya ni susah nak cakap. Universality. Meliputi semua negara dan mempunyai tanggungjawab dan faham kan? Ya, faham. So tugas kami, peranan kami, So tugas kami ialah memuat naik duta sukarelawan dan penyelarasan sukarelawan dalam membantu kerajaan memvaksinasi pelarian dan permohonan suka. We do all. We help everyone. Memang banyak sekali sebenarnya peranan yang dimainkan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia itu sendiri kan. Kalau di sekolah beza, kita tahulah kalau di sekolah tu dengan pasukan uniform dan sebagainya, tapi kalau di peringkat yang lebih besar, di peringkat global, lagilah peranannya cukup besar dimainkan. Baik, dalam isu yang kita nyatakan tadi, isu berkaitan dengan pelarian, berkaitan dengan pendatang dan pencari suaka di Malaysia, pastinya ada cabaran tertentu dihadapi oleh Bulan Sabit Merah Malaysia. Jadi apakah cabaran terbesar yang dihadapi dalam nak uruskan soal pelarian ini, lebih-lebih lagi ketika musim pandemik COVID-19? Betul. So I think salah satu cabaran yang terbesar adalah membuat pemetaan populasi secara keseluruhan. So mapping of mana semua orang. Ini kerana hakikatnya kami tidak tahu mengetahui lokasi setiap orang. Dan inilah sebab mengapa kami perlu bekerja rapat dengan NGO, dengan kerajaan, NGO dalam negeri, NGO luar negeri dan JKJAV untuk memastikan dan mengetahui keadaan terbaik untuk memastikan seramai yang boleh mendapat vaksin. Itu cabaran yang terbesar. Tapi adalah cabaran-cabaran lain terdapat, yang berkait dengan memastikan pelarian dan migran mendapat vaksin. So the vaccine hesitation, for example, which is the vaccine merasa ragu-ragu dengan vaksin, policy yang tidak jelas atau konsisten. So we have both sides with different conflicting policies. Jadi kami buat apa yang boleh lah yang termampu untuk menjalankan mandat dan nilai prinsip sebagai organisasi kemanusiaan. Bila kita sentuh tentang mereka ni kan? Baik, dari segi penerimaan masyarakat, stigma masyarakat Malaysia sendiri terhadap pendatang, pelarian dan pencari suaka di negara ketika ini, bagaimana dari segi tahap penerimaan yang Datuk sendiri tengok dan mengapa adanya stigma semikian ataupun pandangan skeptikal sebegitu? Boleh dengar ke sebab saya tak berapa jelas dengar? Ya, dapat dengar dengan jelas. Ya. Okay. So I think secara
boleh saya katakanlah masyarakat tidak segan untuk menonjolkan rasa xenofobia, kebencian terhadap pelarian dan pemohon suaka. Itu juga kesan daripada penyebaran rasa dan berita yang salah. Tak semuanya betul. Antaranya bagaimana diberitahu bahawa jumlah vaksin tidak mencukupi untuk semua, yang itu tak betul. Hilangnya pekerjaan yang secara tidak langsung membuatkan orang ramai menyalahkan kumpulan migran, pelarian dan pendatang. So I think akibat dari salah faham tu dan keengganan untuk faham, ini membuatkan ramai orang masyarakat beremosi, I think, dan bertindak atas dasar kebencian. Ya. Umumnya ramai yang memerlukan bantuan, dan apa lebih penting adalah kita bersama berusaha sebaik mungkin untuk memastikan tidak ada yang dikecualikan. Dan kegalakan kita bersifat kemanusiaan dalam keadaan pandemik ini hanya akan menggagalkan kita pada masa akan datang. So, we cannot exclude siapa-siapa. Semua kena vaksin, kan? Ya, betul. Sebab semua dalam negeri. So, negara macam mana? Jadi sebenarnya Datuk Doktor sendiri bersetujulah dan juga menyarankan supaya pelarian ini dimasukkan dalam program vaksinasi negara. Betul ya? Ya, untuk memberikan terbaik kepada mereka juga, kerana mereka juga berhak ya sebagai seorang manusia. Apa langkah terbaik untuk membolehkan golongan ini? Ya, Datuk? Ya. So sebab ini pun kita tak sepatutnya kecualikan siapa-siapa, sebab ini kesihatan umum. Bukan itu yang terpenting sekali buat masa sekarang, kan, dalam pandemik. So, Okey, baik. Dalam masa yang sama kita... Sorry, soalan tadi. Okey, melihat kepada kumpulan pelarian, pendatang dan sebagainya, khususnya kalau yang ada di Malaysia ni, bukan sikit-sikit, ramai juga yang ada kat Malaysia, kan, Datuk, kan? Jadi, apa langkah terbaik untuk membolehkan mereka ini mendapatkan vaksinasi? Ya, betul. Tapi kami tak tahu berapa pasti, berapa ramai, kan? Tapi kalau you nak tengok dalam dunia ni, dalam the whole global issue, ada 82 juta orang pelarian, ya. 82 juta. Kalau kita pelarian saja. Tapi dari itu yang lari dari peperangan, right? So they're running away from wars. Dari itu 26.4%, so 26.4 million juta orang adalah didefinisikan sebagai orang pelarian. Dari 26.4% tu, setengah kanak-kanak bawah 18 tahun ya, yang perlu pertolongan dengan protection more than most. So yes, kami ada ramai kalau nak ikut pelarian dengan orang-orang lain, kan, yang datang ke sini, yang ikut pendatang or this thing. Tapi if you look at the percentage, tak boleh. Habis tu kita nak buat macam mana dia dah ada di negara ini. Sebab tu I think kami yang pentingkan ialah mensyurkan semua orang divaksinasikan. So tidak, like I said, kami tak sepatutnya mengecualikan siapa-siapa. So kami mengalu-alukan keputusan JKJAV untuk memastikan semua warga negara asing turut mendapat akses kepada vaksin tanpa charge di bawah program imunisasi kebangsaan. So COVID-19 is ancaman dunia, bukan Malaysia seorang. Satu negara, dan respons terhadapnya perlulah bersifat merangkumi semula sama dan sejagat jika kita ingin menghapuskan wabak ini dengan efektif. It's not about us, right? It's betul. Getting rid of the pandemic. And then this diskriminasi is just halangan. Kita tak sepatutnya buat macam tu. Sebab ada yang lebih besar dari kami, right? Betul. Okey, pada bagian ini baru saja bersama-sama kami menerusi program Gerak Komuniti bersama PBSMM. Kita ada Datuk Dr. Hartini Zainuddin ketika ini yang merupakan perunding migrasi dan pemindahan Bulan Sabit Merah Malaysia. Kita langsungkan juga temu bual ini menerusi live Facebook ketika ini, ya Datuk, ya. Kalau kita lihat masih ramai rakyat Malaysia yang sudah mendaftar untuk mendapatkan vaksin tapi masih belum mendapat temu janjinya. Tapi ada dalam kalangan pencari suaka yang dah dapat tarikh temu janji mereka. Ini sudah tentunya menimbulkan tanda tanya juga dan juga menjadi persoalan dalam kalangan rakyat Malaysia. Mungkin Datuk Doktor boleh jelaskan mengapa perkara ini berlaku? Okey, sebenarnya sebagai saya sendiri tak tahu pasal perkara ini. I don't have any idea. Tapi I think untuk menjelaskan apa yang jadi,
it's above my pay grade. Tapi apa yang perlu ada polisi yang lebih jelas terhadap hal ini. Kedua, memberi yakinan kepada kumpulan pelarian terhadap kesihatan dan keselamatan mereka untuk mengambil vaksin. So I think orang ramai masih was-was dengan ragu terhadap vaksin, bukan saja orang Malaysia kan. So I don't know how to tell you apa. So I think what we need to do is to come out with a policy yang lebih jelas, bekerjasama dengan badan-badan yang memang sedia kala bertugas membantu golongan semua lah. Dan kes orang pelayan, I think we need to work with UNHCR dengan rakan-rakan kerja NGO yang lain juga. Okay, baik. Dan kerajaan, kami kena bekerjasama lebih dengan pihak kerajaan. Baik, kalau melihat kepada jawatan Datuk sendiri, perunding migrasi dan pemindahan bulan sabit merah Malaysia, apa antara isu-isu sekarang ini yang cuba dirundingkan dan sebagainya yang menjadi perhatian bagi pihak Datuk Dr. Hartini sendiri? Isu-isu apa dia? Isu-isu yang berkaitan dengan kumpulan pelarian, pendatang dan juga pencari suaka di Malaysia. Apa lagi isu-isu yang berbangkit berkaitan dengan mereka ni? I think pendaftaran macam mana nak mendaftarkan semua orang, menerusi MySejahtera ke, pendaftaran lain ke, nak macam mana nak mendapat temu janji. The mapping I think is yang paling mustahak. Bagaimana semua orang akan bekerjasama, pihak NGO dengan PBB, dengan kerajaan untuk menyokong usaha kerajaan meneruskan pelaksanaan program vaksin. Siapa yang pergi dulu, siapa yang tak pergi dulu. I think banyak peranan yang kami boleh buat bersama-sama kalau kami we work together, bekerjasama lagi rapat dan membuka komunikasi antara semua pihak-pihak yang berkenaan lah. So, I think there's banyak yang kami boleh buat, banyak yang kami boleh mengatasi dan mencapai kalau kami bekerjasama untuk menentukan semua orang masyarakat, warga rakyat Malaysia ke, bukan warga Malaysia tapi memang dah terperangkap kat sini, semua kena vaksin. Ya. Jadi di sini bagaimana rakyat Malaysia mampu untuk sama-sama bantu pelarian yang ada di negara ini? Apa peranan yang boleh setiap daripada rakyat Malaysia mainkan? Saya dah buat kerja kat sini dah berapa tahun dah. Yang saya nampaklah sekali rakyat Malaysia membuktikan keprihatin mereka dengan membantu siapa-siapa menyediakan bantuan makanan ke, pada yang perlu. Boleh juga rakyat Malaysia memberikan bantuan yang sama kepada pelarian dan pemohon suaka melalui pelbagai NGO. Selain dari itu, banyak juga kes-kes khusus yang memerlukan banyak bantuan kewangan. So kewangan memang betul lah segera yang kami perlu kat sini pun. Habis tu membayar kos perubatan, kos bantuan pendidikan, sewa rumah. Ramai orang yang dah tak ada kerja, nak bayar sewa rumah pun dah tak boleh, sebab sewa dah tertunggak. Banyak-banyaklah cara. Tapi I think yang paling penting COVID beri kesan kepada kita semua. Semua sama-sama. Dan kesan itu lebih teruk bagi pelarian. Hanya membantu sebab dia mampu bergantung pada gaji harian kan, dia tak dapat kerja, dia tak boleh buat apa dan kehilangan peluang berkegiatan seperti yang biasa selalunya yang memang dah sukar kan. So, mereka memang tak ada tempat nak bergantung ataupun tempat memohon pertolongan melalui sifat belas kasihan, ihsan orang lain. So, I think kami kena buat sama-sama lah, prihatin pada semua orang. Dan manusia sepatutnya membantu manusia orang lain kan. Tak kira lah latar belakang mereka ke apa ke, tolonglah semua. Ya, ini atas dasar kemanusiaan. Peri kemanusiaan itu sangat penting. Ya, seluruh dunia tanpa mengira kaum bangsa, agama, sekali warna kulit sekalipun. Benar. Ya, kita adalah manusia. Okey. Baik, sempena Hari Pelarian Sedunia, Datuk, apakah pesanan kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang mendengar ketika ini, yang sedang menonton di live FB ketika ini? Apa pesanan dan juga saranan kepada semua? Okey. Saya ingin mengajak semua orang berbuat baiklah antara satu dengan yang lain. Tak kira siapa pun. Kami semua ni manusia. Sesungguhnya pandemik ini memberi kesan dengan pelbagai cara kepada pelbagai orang. So tolonglah, kita harus hadapinya bersama-sama.
I think hanya dengan membantu sesuatu kumpulan, semua kumpulan, tidak bermakna kita tinggalkan kumpulan yang lain. So cukup untuk membantu semua orang. I think hanya dengan cara ini negara kita akan kekal selamat dan kukuh mengarungi apa-apa cabaran yang ada. Dan kalau boleh, dermalah kepada Persatuan Barisan Sabit Malaysia. So pendermaan anda boleh menolong ramai lagi orang. Beli makanan, pelitup muka, bahan-bahan kecemasan, dana dan sebagainya. So I think ramai Malaysia dan rakyat Malaysia dan semua orang yang ada di negara ni perlukan lebih banyak support lah. Semua orang tak kira lah. Okey. Ya, apa pun. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami memberi penjelasan berkaitan dengan pendatang, kumpulan pelarian, pencari suaka yang ada di Malaysia. Apa pentingnya untuk kita sama-sama bantu mereka. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay, stay safe. Thanks, you too. Bye. Thank you. Okey, itu dia kita baru saja bersama-sama Datuk Dr. Hartini Zainuddin, Perunding Migrasi dan Pemindah Bulan Sabit Merah Malaysia untuk program Gerak Komuniti bersama PBS MM. Terus dengar Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Dengarkan Bernama Radio di frekuensi Lembah Kelang, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu. Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.